Kita nak teruskan perkongsian Mm. sebab dalam masa yang sama Malaysia sekali lagi semalam dikejutkan dengan satu lagi kejadian lah yang kita perlu berjaga-jaga, dan ini perlu terus kita pantau berkaitan dengan keadaan cuaca pada pagi ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan boleh kita lihat Sofia, di kebanyakan negeri di Semenanjung ini memang hujan sajalah jangkaannya pada hari ini setakat pagi sampailah ke petang ini nanti. Ya, setakat semalam saya pasti semuanya telah pun cakna dengan keadaan cuaca di mana banjir kilat melanda 6 negeri, hampir 2,000 penduduk telah pun dipindahkan ke PPS dan 9 kawasan di Kuala Lumpur dilanda banjir kilat. Ini menjadi satu perkara yang saya pasti di laman media sosial kita melihat begitu banyak adegan termasuklah antara kenderaan yang terperangkap, mangsa yang terperangkap dan juga bayi dan kanak-kanak yang juga berjaya diselamatkan oleh pihak bomba. Dan setakat pagi ini juga memang keadaan masih berjaga-jaga dan difahamkan juga masih lagi ada hujan pada ketika ini di beberapa kawasan. Kita nak datang ke sini tadi pun memang keadaan pun mendung dan hujan yang agak renyai juga, tapi dalam masa yang sama kita perlu terus memantau sebab kalau macam di Selangor dan beberapa negeri seperti yang telah kita maklumkan tadi, memang telah pun dibuka pusat perpindahan sementara, dan ini keadaan-keadaannya semasa memang sangat mengejutkan semalam lah dan dilaporkan dengan pelbagai kondisi terutamanya di ibu kota. Untuk kita terus perhalusi dan kita perhatikan adalah tinjauan yang telah pun dilakukan. Betul. Kita akan bersama dengan wartawan kami Asri yang malam semalam sempat untuk ke lokasi berlakunya banjir kilat di Kuala Lumpur. Jom kita saksikan laporan beliau. Banjir kilat yang melanda ibu negara semalam telah menjejaskan beberapa kawasan, antaranya Jalan Kuchai Lama, Jalan Lebuh Ampang, Taman Salak Selatan, Jalan Ampang dan Taman Seri Petaling. Perkara itu berlaku selepas hujan lebat sejak pukul 3 petang, menyebabkan beberapa jalan utama dinaiki air. Seramai 251 mangsa banjir berjaya dipindahkan ke dua lokasi pusat pemindahan sementara di Kuala Lumpur. Tinjauan kru MHI ke lokasi kejadian mendapati air sudah mula surut di ibu kota dan kembali normal. Namun begitu, keadaan hujan masih renyai menyebabkan orang ramai bertindak mengurangkan pergerakan di waktu malam. Baik, sekarang saya berada di Dataran Merdeka bagi melihat bagaimana keadaan semasa yang berlaku di ibu kota. Dan sekitar jam 9 malam, pada kebiasaannya banyak kenderaan di sini, tapi pada waktu ini keadaan sedikit lengang. Begitu juga dengan aktiviti rutin yang dilakukan oleh pengunjung ataupun orang ramai di sini. Jika sebelum ini banyak aktiviti dilakukan di sini dan mungkin mereka sedang mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelak sebarang risiko yang bakal terjadi. Susulan itu kami bergegas ke Jalan Kuchai Lama untuk melihat situasi terkini di sana. Kenaikan air sehingga paras pinggang meninggalkan kesan terhadap kenderaan yang menggunakan jalan raya ketika itu. Pukul 3 lebih saya duduk rumah. Saya keluar tengok tak ada air. Sekejap 10 minit saja sudah naik sampai saat. Tiba-tiba naik saja. Saya kereta bawah, tayar saja air. Keluar 5 minit sudah penuh. Dan itu apa uncle dengan keluarga buat? Keluarga cakap jangan keluar. Saya cakap kereta akan dulu keluar, tapi tak boleh sambut. Sudah sangkut. Begitu juga dengan nasib kenderaan milik penduduk di sekitar rumah kedai kawasan berkenaan. Sehingga jam 11 malam, orang ramai masih lagi menguruskan kenderaan mereka yang dimasuki air. Pertama kali dalam masa 15 tahun saya dekat sini. So, according to my father-in-law, he's been here for the last 30 years. They say this is the first time this is happening. Itulah kita pun sedih lah kerana itu ada satu kereta je untuk nak travel kan, untuk nak pergi ambil anak, cucu semua dari sekolah. So, untuk kita macam kita dah sangkut lah sekarang. Kita tak tahu what to do and everything. Sampah sarap pula dilihat merata di pinggir jalan akibat bawaan arus air yang deras.
Bagi khidmat tunda kereta, tempahan perlu ditapis mengikut keutamaan kerana terdapat banyak panggilan yang diterima. Banyak saya tolak. Pasal tolak kan? Terpaksa tolak pasal semua nak ejen. Saya tak boleh lah kalau nak ejen. Pasal saya nak tunggu air surut, saya nak tunggu jalan lengang, baru boleh saya masuk. Keselamatan nyawa menjadi keutamaan ketika berhadapan situasi seperti ini. Persediaan awal perlu dilakukan terutama bagi kawasan yang berisiko tinggi untuk dinaiki air. Itu laporan Asri. Kita difahamkan setakat semalam lepas hujan telah pun surut, kebanyakan kawasan telah pun surutlah paras airnya. Tapi kita juga difahamkan ada beberapa kawasan seperti di Kampung Baru, antara kawasan perumahan itu telah pun ditenggelami air. Kita akan tanyakanlah status terkini di sekitar Kuala Lumpur. Kita terus bersama dengan Penguasa Kandang Bomba 1 Khairul Azwan Ibrahim, Penolong Pengarah Operasi Negeri Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Ya, Tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin kalau nak dikongsikan keadaan semasanya, Tuan, saya percaya ramai sekali nak tahu. Boleh masuk ke tak Kuala Lumpur pada pagi ini dan bagaimana keadaan pada sekarang ini, Tuan? Okey, buat masa sekarang ini alhamdulillah kita lihat cuaca telah pun cerah dan tempat-tempat yang lokasi yang terjejak dengan banjir malam tadi telah pun surut sepenuhnya. Mungkin mangsa-mangsa yang berada di dua pusat perpindahan banjir pada pagi ini akan digunakan pula secara berperingkat lah. Ya. Baik. Tuan, adakah terdapatnya sebarang kecederaan para penduduk dan sebagainya? Kita difahamkan banyak gambarannya kanak-kanak diselamatkan, kenderaan juga tersadar. Jadi adakah terdapatnya mungkin sesiapa yang mungkin tercedera disebabkan banjir kilat semalam, Tuan? So far kita tak ada menerima laporan lah berkaitan dengan kecederaan semasa operasi pembinaan banjir di dua lokasi dan juga dekat Kuchai Lama tu kenderaan terperangkap juga mangsa berjaya diselamatkan di tempat yang selamat lah. Ya. Tuan, melihat kepada ramalan pada hari ini juga kita dinasihatkan untuk berjaga-jaga. Mungkin ada sedikit nasihat dan panduan daripada pihak Tuan sendiri kepada mereka, kepada penduduk di Kuala Lumpur, kepada kita yang bekerja, mungkin ada sedikit ramalan untuk kita seiringkan dengan amaran tersebut, Tuan? Kalau kita lihat ramalan cuaca oleh pihak Meteorologi Malaysia, jangka petang nanti akan berlaku hujan lebat lagi. Jadi kita menasihatkan kepada orang ramai supaya menangguhkan perjalanan jika perlu. Sekiranya berlaku hujan lebat macam semalam. Ini memberi risiko kepada kenderaan terperangkap di jalan raya di tempat-tempat yang agak rendah. Dan kita menasihatkan supaya berhati-hati dengan apabila meletak kenderaan di bawah pokok. Kita ada juga 3 kes pokok tumbang yang agak teruk, yang agak besar berlaku di kawasan ISUKM. Dan juga kita juga menasihatkan orang ramai supaya sekiranya mendapat arahan untuk berpindah daripada pihak berkuasa ataupun pasukan penyelamat untuk segera berpindah ke pusat-pusat pemindahan sementara ataupun tempat yang selamat. Baik. Tuan, akhir sekali kita nak faham juga mungkin ada setengah kawasan di Kuala Lumpur ini yang telah pun dikenal pasti oleh JBPM sendiri sebagai kawasan yang mudah naik paras airnya, khususnya di kawasan perumahan. Adakah terdapatnya kawasan-kawasan ini yang perlu kita lebih cakna bagi penduduknya yang berada di situ sekiranya cuaca hari ini tidak begitu baik juga, Tuan? Ya, kita memang telah pun mengenal pasti beberapa kawasan yang kita panggil hotspot. Biasa berlaku banjir apabila hujan lebat seperti di Kampung Pasir, Kampung Periuk di Kampung Baru dan juga beberapa kawasan lagi supaya penduduk kawasan ini sentiasa alert. Sentiasa alert berlaku hujan lebat. Pihak jabatan agensi penyelamat akan sentiasa memantau keadaan air dan kita akan segera menasihatkan penduduk supaya keluar dan kita minta penduduk supaya mendengar arah daripada pihak agensi penyelamat lah. Ya. Okey, Tuan, mungkin pada hari inilah kalau sekiranya lah kita minta elak, tapi saya teringat tanya soalan ni. Kalau berlaku kejadian tersebut, kita nampak ramai juga yang terperangkap dalam kenderaan untuk menyelamatkan kenderaan sebelum air betul-betul naik kan. Jadi nasihatnya mana yang perlu diselamatkan dulu, Tuan? Apa yang boleh dilakukan sekiranya berlaku dalam situasi tersebut?
sudah semestinya nyawa tuan-tuan adalah lebih penting, lebih Ya. berharga. Jadi kena perlu mengutamakan keselamatan nyawa dulu daripada harta benda seperti kereta tersebutlah. Ya. Jadi selamatkan dulu. Jadi itu yang kita dengar sendirilah. Nyawa itu lebih penting daripada harta benda. Jadi kalau berlaku ni hari ini, pastikan kita tahu apakah langkah yang perlu dilakukan. Kita ucapkan terima kasih kepada Penguasa Kandang Bomba 1, Khairul Azwan Ibrahim, Penyuluh Pengarah Operasi Negeri, Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JPPM Kuala Lumpur. Terima kasih Tuan meluangkan masa pagi ini. Ya, jaga diri tuan ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Okey, baik. Itu juga antara perkaranya lah. Sebab saya nak berikan satu gambaran juga. Sebab kalau macam di Selangor, tu di Kuala Lumpur, di Selangor, semalam saya lihat story rakan-rakan kan di IG story, di media sosial, ramai yang terus memantau di luar rumah tau. Melihat kepada keadaan semasa sungai ataupun tempat kawasan yang kebiasaannya melimpah lah. Jadi mereka ni berjaga-jaga sampai 3-4 pagi nak memastikan. Terutama mereka berada di Seri Muda, di Seksyen 23 Shah Alam, mereka pun tak tidur malam tadi sebab risau hujan berterusan. Jadi ini pun satu perkara sebab kita dah belajar daripada pengalaman yang lalu. Ada juga kejadian-kejadian tempat yang tak pernah naik air pun. Jadi apabila berlaku hujan berterusan sebegini, semua rasa seriau lah macam tu. Betul. Berjaga-jaga kan. Dan kalau boleh kita melihat situasi seperti ini kan, sekiranya kita dalam kehidupan berjiran, kalaulah sehari selepasnya, contohnya pagi ini, kita kena cakna jugalah adakah jiran kita ada di rumahnya, adakah anak-anak semua berada di kawasan mereka. Jadi ini untuk memastikan kita buat head count lah. Betul. Siapa yang masih ada, siapa yang selamat atau tidak, untuk kita semua lebih cakna.